Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali ke dalam channel Muhammad Zulfaqar dan kita akan berkongsikan ilmu yang berkenaan dengan pembelajaran kita untuk hari ini. So, untuk subjek Tauhid bagi tahun 5, kita akan sentuh pada tajuk yang baru, iaitu tajuk pelajaran kedua, hubungan doa dengan kodok dan qadar. Sebelum ni kita dah tahu dah apa dia maksud kodok, apa dia maksud qadar, betul? So sekarang ni kita nak tengoklah apa dia connection, apa dia relationship antara doa dan juga kodok dan qadar. Okey, sebelum tu kita nak tahu apakah dia maksud doa. Okey. Doa ialah permohonan atau permintaan sesuatu yang baik kepada Allah yang Maha Pemurah dengan menggunakan bahasa yang diperbolehkan dengan cara yang beradab. Okey, so doa ni adalah something, adalah sesuatu yang kita minta, yang kita pohon kepada siapa? Kita pohon kepada Allah yang Maha Pemurah. Kita minta apa? Kita minta something yang baik lah. Kita mintakan kesejahteraan, dimurahkan rezeki, diberikan kasih sayang, semua tu dengan cara macam mana? Caranya menggunakan bahasa yang diperbolehkan lah. Kita gunakan bahasa yang lembut, kita tak kasar-kasar bahasa dia, alright, dengan cara yang beradab. Kita doa ni ada adab dia. Kita tak boleh doa main ikut suka je, adab tak ada. Kena ada adab dia. Okey. So, apa dia function? Apa dia peranan kita ni berdoa? Kenapa kita sibuk sangat berdoa? Apakah fungsi dia? Okey, fungsi atau peranan yang pertama ialah membantu kehidupan seseorang, sama ada kehidupan di dunia maupun di akhirat. Tahukah anak-anak, kita ada doa yang biasa familiar, kamu pun baca juga kan dekat rumah lepas solat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dalam doa tu kita minta kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat, dan kita minta dijauhkan daripada azab api neraka. Sebab itulah doa ni dia function dia memberikan kebaikan hidup di dunia dan juga kehidupan di akhirat sana. Okey. Seterusnya, peranan doa yang kedua ialah seseorang yang berdoa akan rasa rendah diri. Dengan rasa rendah diri akan mengagungkan kekuasaan Allah, di samping meletakkan satu harapan agar doanya dimakbulkan. Seseorang yang berdoa ni, kita dengan rasa rendah diri, kita rasa diri kita ni tak ada apa, hinanya diri kita ni, automatik kita akan rasa, ya Allah, maha besarnya Engkau ya Allah, maha agungnya Engkau ya Allah, maha tingginya Engkau ya Allah. Dan kita akan letakkan satu harapan yang sangat tinggi kepada Allah supaya doa kita ni dimakbulkan. Ya Allah, Engkau Maha Pemurah ya Allah, kabulkanlah doa aku ya Allah. Penuh pengharapan dengan hati yang ikhlas. Itulah peranan berdoa. Seterusnya, okey, dengarkan firman Allah ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna 'an 'ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Surah Ghafir ayat 60. Maksudnya, dan Tuhan kamu berfirman, berdoalah kamu kepadaku, yakni Allah, nescaya aku perkenankan doa permohonan kamu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dan takbur daripada beribadah dan berdoa kepadaku akan masuk neraka Jahannam dalam keadaan yang hina. Sadaqallahul azim. Okey. Seterusnya, kita ni kalau berdoa kena ada adab dia. Tak boleh ikut suka, tak boleh ikut dan je. Adab berdoa ni kita bahagikan kepada 3 kategori. Yang pertama, adab sebelum berdoa. Kedua, adab semasa berdoa. Dan yang ketiga, adab selepas berdoa. Okey, kita pergi kepada adab sebelum berdoa terlebih dahulu. Alright, adab sebelum berdoa yang pertama ialah pada waktu yang baik seperti hari Arafah, bulan Ramadan dan juga hari Jumaat. Kita ni berdoa kena pandai cari hari lah, hari-hari yang baik. Contohnya hari Arafah, ataupun pada bulan Ramadan, baru kita lalui hari tu. Dan juga pada hari Jumaat, pandai-pandailah cari waktu yang afdal, waktu yang paling orang kata sesuai lah untuk kita berdoa. Okey. Seterusnya, adab yang kedua dalam keadaan yang mulia seperti ketika bersujud dalam solat dan ketika menghadap Kaabah. Kita kena berdoa dalam keadaan yang macam bersopan lah.
dalam keadaan yang mulia. Contohnya orang tengah bersolat, kita berdoa pada sujud rakaat yang terakhir, kita doa pada Allah. Dan juga ketika kalau kita pergi Mekah, kita menghadap Kaabah, kita boleh doa lah pada masa tu. Itu antara waktu mustajab berdoa, waktu yang afdal kita berdoa. Seterusnya, dalam keadaan suci, maksudnya orang tu dia tidak berhadas kecil dan juga tidak berhadas besar. Dia kena bersih. Diri kena suci daripada hadas besar, diri kena suci daripada hadas kecil, ada wuduk semua, kena bersih. Barulah kita nampak orang tu beradab ketika berdoa. Alright, kita pergi semula kepada part yang kedua, iaitu adab semasa berdoa. Alright, kita tengok adab semasa berdoa. Yang pertama, memulakan doa dan mengakhirinya dengan tahmid dan selawat. Okey, sebab tu kalau kita berdoa, pada starting ketika kita berdoa mesti ada alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Dekat situ dah ada tahmid. Tahmid tu apa? Tahmid tu alhamdulillahirabbil alamin. Tu tahmid nama dia. Yang selawat tu dekat mana? Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tu dia selawat. So kita mula berdoa kena ada lafaz tahmid dan selawat. Kita nak habiskan doa pun kena ada lafaz tahmid dan selawat. Kena ada wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Lengkap berdoa, ada tahmid, ada selawat. Alright. Kedua, berdoa dengan hati yang ikhlas. Kita ni kena sentiasa ikhlas lah ketika kita berdoa. Jangan kita doa pandang kiri kanan, atas bawah, depan belakang semua. Kita kena fokus dan juga kena ikhlas. Itu adab tu. Alright. Yang ketiga, menyebut nama-nama Allah dan sifat-sifatnya yang sesuai dengan hajat yang dikehendaki. Contohnya kita nak minta doa murah rezeki. Contohnya, ya Allah, murahkanlah rezeki aku, ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemurah, Maha Pemberi rezeki, lagi Maha Penyayang. Kita sebut sifat Allah dan juga nama Allah yang sesuai dengan doa ataupun hajat yang kita nak, gitu. Dan yang keempat, menadah tangan ketika berdoa. Kita kalau berdoa ni biar ada adab sikit. Kena tadah tangan. Tak adanya orang berdoa tangan turun bawah, ya Allah gini. Tak ada. Mesti kena tadah tangan. Dan yang terakhir, kena menghadap kiblat. Itulah yang terbaik. Yang lebih afdal hadap kiblat lah. Okey, dapat? Okey, insya-Allah. Seterusnya kita pergi kepada part yang ketiga, iaitu adab selepas berdoa. Next. Adab selepas berdoa yang pertama, okey, apa dia? Meyakini bahawa doa akan diterima. Kita kena yakinlah bahawa Allah akan kabulkan doa kita. Jangan risau. Allah memang akan kabulkan doa kita, tetapi cepat atau lambat je. Allah memang confirm akan kabulkan doa kita. Jangan risau. Jangan khawatir, don't worry, be happy. Memang Allah akan kabulkan doa kita. Cuma dua je, cepat ataupun lambat, gitu. Okey. Seterusnya, adab selepas berdoa yang kedua, iaitu berserah kepada Allah dengan sepenuh hati. Kita kena tawakal lah. Istilah berserah ni maksudnya tawakal lah. Kita dah doa penat-penat, kita dah usaha lebih, kita kena last kali kita kena berserah diri. Kita kena tawakal dengan sepenuh hati, kena yakin kepada Allah sahaja. Okey. Dan yang terakhir, bersangka baik dengan Allah. Bersangka baik ni apa? Husnuzon lah. Kita kena husnuzon, ya Allah ni akan kabulkan doa kita. Kalau Allah lambatkan kabul doa kita, kita jangan marah pula. Ada masa dia Allah akan kabulkan doa kita. Jangan risau. Kita kena bersangka baik lah, jangan bersangka buruk pada Allah. Wallahu a'lam bissawab. Latihan pengukuhan untuk episod pada kali ini, iaitu soalan yang pertama. Apakah maksud doa? Apakah maksud doa? Soalan yang kedua, nyatakan peranan doa. Nyatakan peranan doa. Okey, dapat? Okey, dan soalan yang terakhir untuk video kali ini, iaitu senaraikan dua adab sebelum, adab semasa dan juga adab selepas berdoa. Maksudnya dekat situ ada 6 poin lah. 2 adab sebelum berdoa, 2 adab semasa berdoa dan 2 adab selepas berdoa. Okey, itu saja soalan kita untuk hari ini. Dan sampai sini sajalah untuk video kita pada kali ini berkenaan dengan tauhid, peranan ataupun hubungan doa
dengan kodok dan kodar. Kalau anak-anak suka video ini, jangan lupa untuk like, dan sekiranya video ini memberi manfaat kepada anda, berikan manfaat kepada semua orang, sharekan kepada orang lain, bagi-bagikan. Dan kalau nak subscribe, lagi digalakkan untuk subscribe, dan jangan lupa untuk tekan notification bell, loceng yang duduk kat sebelah butang subscribe tu, supaya tahu ada video-video baru yang akan masuk ke dalam channel ni. Kita jumpa lagi pada episod dan video yang akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.